info sikit berkenaan test tomorrow. Okay, tapi before that kita start dengan Fatihah dulu. Okay, so for today's session saya combine tiga kelas saya So let's say you have any problem ni question, nanti you boleh terus tanya lah. Okay, let me present my screen first. And sorry saya tak boleh nak record saya punya ni session. Even video di FD yang saya bagi hari tu pun dekat YouTube baru ada berapa belas view je. Yang lain semua tak tengok lagi. Okay, so for today's session kita akan saya akan buat revision on the DFD based on the previous test. Okay, yang dah jawab tu. Okay, this question based on this one Right, so you boleh semak balik lah kat mana salah. Okay, so basically for part C memang akan ada DFD question, right? And then akan ada dua soalan sub question. The first question will be create context diagram. The second question create a diagram zero. You boleh nampak skrin saya tak? Boleh nampak skrin saya Nampak madam. Nampak madam. Alright. Okay. Actually, bila ada dua soalan macam ni, create context diagram, create diagram zero, yang mana yang nak kena buat dulu? A dulu ke B dulu? B madam. B. Okay, please you tak boleh create context diagram dulu baru create diagram zero. You kena create diagram zero dulu baru boleh create context diagram. Kenapa? Because context diagram ni something like cover page of your diagram zero. Dia macam summarization of your diagram zero. Okay, so macam mana you nak summarizekan something kalau you tak ada dia punya content? Alright? So you need to create your diagram zero dulu baru boleh create you punya context diagram. Okay. Alright, so for this question lagi tak ada masuk. Okay, for this question, okay, how many entities do we have here? Berapa banyak entity? Kelas ada berapa banyak entity? Kita sama-sama belajar lah. How many entities do we have in this question? Hello? Kelas? Ya madam. Ni soalan test hari tu ke dah lupa dah soalan saya. You dah ambil belum test you daripada kawan-kawan you tu? Dah madam. Dah. Bawa bangun tidur ni madam. Bangun tidur. Good morning. Pandai lah. Cepat, how many entities kita ada kat sini? Dua, tiga, empat. Dua. Okay. Actually we only have two entities. Okay. Satu adalah, okay, sebenarnya ada student dia buat tiga. Dia buat satu student, satu alumni, satu lagi organizer. Sebenarnya student or alumni of UiT MCJ, we call it as participant sahaja ni. Ini adalah participant. Okay, participant. Alright, so this is your first entity. Kenapa kita cakap dia sama? Dia consider as one? Because dia punya proses semua sama. Okay, so untuk apa ni? Dia dah buat apa sebenarnya? Okay, virtual run event kan. So virtual run event punya sistem ni, okay, student atau alumni boleh join. Okay, and then proses dia sama. That's why we call it as one entity only. The second one adalah organizer. Okay, organizer will be your second entities ataupun ada yang buat SRC, boleh lah saya terima je. Okay. Okay, so you need to recognize your entities first. So kita ada dua entities, kita ada participant, kita ada organizer. Okay, so saya buat dekat Drop.io. Kejap lagi saya ada nak bagi good news untuk awak. Tapi kita continue dengan ni dululah. Okay, so make sure you use the correct shape. Macam mana kalau shape you salah? Saya boleh terima tak? Tak. Tak. Okay.
So kalau untuk entity, bentuk dia apa? Yang mana satu entity ni? Petak madam, petak. Petak ni? Madam. Petak ni betul? Betul madam. Okay. Alright, so this will be your entity lah. Participant. Okay. The second one adalah tak ada kat bawah dulu. Organizer. You buat dia dua ni, you dah dapat 2 markah. Okay. And then kita check pula apa lagi. Untuk participant apa yang dia buat. What is the process involved? Okay, must fill in the application form. This will be your first process. Okay, fill in the application form. Okay, so fill in application form. Process yang mana satu dia punya shape. Ini juga, tapi beza dia punya ni adalah round. Okay. Dia tu yang ni, bukan dah, sorry. Yang ni. Ini round. Okay. Alright. And then ada some of student kat sini dia buat proses 0, boleh ke? Boleh ke start zero? Proses 0 tu dekat mana? Dekat diagram 0 madam. Inilah diagram 0. Context diagram. Context diagram. Proses 0 cuma ada dekat context diagram. Ingat kat sini kita kena start dengan 1. Okay, kena start dengan 1. Alah. Okay, and then fill application form. Fill application form. Right, this will be your first process lah. Fill application form. Okay, and you kena ingat, you punya proses ni must use verb ke noun? Kat sini yang saya Verb ke noun? Verb. Okay, proses sahaja yang kita pakai verb selain daripada proses kita akan pakai noun. Apa beza verb dengan noun? Kata kerja dan kata nama. Tolong faham Ramai yang salah kat situ. You salah buat kat situ. Memang saya bagi half je banyak foto markah. So kata kerja tu contoh dia apa? Fill, create, update, delete. Itu semua kata kerja. Okay, itu adalah verb. Okay. So fill application form. Alright. So kita akan ada satu input lah. Okay. Alright. Okay. So apa input dia? Apa data in dia? Based on the application form, all details of participants such as full name, email and contact number will be kept in the database. So dia kena masukkan nama, email, contact number. Saya kena type ke semua benda lah ni? tak madam. Tak perlu. Okay. Saya cuma boleh letak. Nak letak apa ni? Kat sini. Application details pun boleh. Okay. You nak letak application form pun boleh, tak ada masalah. Janji dia adalah noun. Alright? Dia adalah noun. Markah saya hilang banyak kat label yang tu. Ya. Kemana? Dah awak pakai dia sebagai verb. You use verb sebagai you punya data flow. Memang salah lah. Saya bagi separuh kat situ. Kalau tak, you boleh dapat pakai penuh. Itulah tu madam. That's why saya buat hari ni punya kelas ni. Application. Okay, application details. Alright, so and then dia cakap dia save dalam satu database. Dia save dalam satu database. Okay, so data store you, mana shape dia? Ini kan? Okay, ini ada data store you. Okay. D1.
Nama data store you apa? You nak save apa data tu dalam data store apa? Participant contoh. Tak semestinya nama-nama ni je yang saya terima. Okay, kalau macam logik tu saya terima je lah. Alright. Okay. Okay, so apa data out dia? Data flow dia, data flow name dia. Boleh tak kalau saya letak application details juga? Boleh tak? Boleh tak kelas? Atas application detail, kat bawah application details. Boleh madam. Boleh. Ya, boleh. Tak ada masalah. Lagi senang macam ni. Ataupun kalau you nak bezakan dia, you letak je lah application info. Dah. Application info. Okay. Settle. Okay, and then the second process will be the participant need to pay. Okay, need to pay a fee payment to the organizer. The payment must be made through online banking to the account. Then participant must upload receipt of payment to the system. So saya nak tanya, ini need to pay ni perlu ke masukkan dalam you punya DFT? Is it one of the process? Ya. Yeah. Tak. Yang Kenapa? mana madam? This one. Pay. Need pay a fee of payment to organizer. Tak. Ini Tak madam. this one is not a process yang you kena masukkan dalam DFD. You kena tahu DFD tu proses yang involve dalam sistem tu saja. Okay. Ini participant betul kena bayar. Okay. Dia kena bayar through online banking. Dalam sistem awak tak ada apa provide satu menu untuk terus ke online banking. Tak, dia buat dekat luar. Okay. Tapi lepas dia bayar, okay, dia kena upload receipt to the system. This will be your second process. Faham tak? Faham madam. Tapi kalau awak buat juga yang ni, saya tolak markah ke? Tak pun, saya tak tolak markah pun. Okay, saya ambil mana yang ada. Okay, so basically this will be your second process. Okay, kena faham apa yang relate dengan dia punya system. Okay, upload receipt. Another process. Upload payment receipt. Okay, semua ni adalah receipt. Semua ni adalah verb. Okay, all this thing adalah verb. Okay. So, apa benda info yang masuk dalam sini? Okay. Alright. So, data flow dia apa? Application details juga ke? Payment info. Payment info pun boleh, you buat receipt pun saya terima. Okay. Janji dia adalah apa ni? Noun. Okay. Dia bukan verb. Tak adalah tiba-tiba kat sini upload payment. Ada juga upload receipt. Kalau you buat upload receipt salah, tapi kalau you buat uploaded receipt boleh. Okay, kalau you buat uploaded receipt boleh. Okay, and then lepas tu dia save kat mana? Dia pergi kat participant ke? Dia akan save dalam satu data store baru. Ramai yang tak buat data store ni. Payment. Okay, mereka masuk ke sini. Alright. Payment receipt kat sini. Adalah. Okay. And then next process. Okay, the system will record the details of the payment in database. Alright. Okay, all participants must complete their running within a given duration. Okay. Is this another process yang you can include dalam UPDFT? Complete running ni? Is this another process in your DFD? Complete running?
No. Okay. Kenapa no? Dia tak relate dengan sistem pun. Okay. Betul, participant kena complete dia punya running, tapi yang relate dengan sistem record dia running progress. Okay, nampak tak? Dia kena record running progress dia sebab running record tu must be submit to the organizer through the system. Okay, so complete running within the given duration is not a process in your system. It's not process in your DFD lah. Tapi lepas dia complete dia punya running, dia kena record dia punya running progress. Okay, so yang inilah you punya another process. Proses yang untuk soalan ni tak banyak pun ni. This is your third process. Okay, third process. Okay. Proses running record ke apa-apa pun boleh lah. Yang penting that one will be verb. Proses running record ke ataupun record the running duration pun boleh. Okay. Janji that one adalah ataupun you buat record the running progress pun boleh juga, tak ada masalah. Janji dia one adalah verb. Itu sahaja. Okay. Dia tak strict pun. Okay. Alright. Okay, so what will be the input here? Apa input dia? Apa input dia? Nama yang sesuai lah. Apa nama yang sesuai? Tak tahu. Kelas. Respon lah, janganlah saya cakap seorang-seorang. Kita buat sama-sama. Masih ada madam, masih ada. So respon. Apa benda rasa yang suitable punya data flow name untuk proses running record ni? Dia nak proses apa? Record dia running progress. Running info. Running info pun boleh. Okay, you nak buat running info pun boleh tak? Pandai nak kan? Running info ataupun running details pun boleh. Okay, dia save dekat mana? Dia save dekat mana? Okay, ada student dia save dalam, dia buat dalam satu database baru, data store baru which is record. Okay, kita ikutkan kat sini. Okay, dia sebenarnya terus kepada participant punya data store, dia simpan dekat sini. Tapi kalau you buat satu lagi data store pun saya accept juga sebab tak salah pun. Okay, tak salah. Maksudnya ada 3 data store you. Cuma kat situ dapat markah je lah. Okay, tak dapat markah untuk data store sebab data store kita ada 2 saja sepatutnya. So yang ni record dia akan masuk dalam participant as well. So you boleh letak kat sini sebagai running details ke apa pun boleh lah. Record details. Alright, this is masuk dalam participant as well. Okay, and then okay, the running record must be submitted to organizer through the system. Okay, running record ni dia nak kena ke organizer. Okay, through the system. Okay, the system can generate a virtual run report that the organizer can use. So dia nak generate satu report. Report ni info dia datang daripada mana? Report ni datang daripada record ni. Okay, datang daripada record tadi. Okay, so this will be a fourth process. Dia akan jadi macam ni. Generate, okay. Generate report. Okay. Generate report. Saya nak bagi nama panjang. Cukup. Okay. Tapi untuk generate report ni,
Okay. Nak generate report, dia punya info dia, okay, kejap payah macam ni. Generate report dia punya info datang daripada mana? Participant dan juga payment lah. Okay? Payment ada. Payment pun ada juga. So dua-dua adalah. So apa yang sesuai dekat sini? Participant info lah kan? Okay. And then daripada payment pula. Yang sesuai adalah payment info. Nama data flow you, saya tak adalah strict sangat tapi janganlah daripada atas sampai bawah data flow you semua application details. Tak nak lah macam tu. Okay, tengok mana yang sesuai lah. And then must follow lah dia punya rules dia, must be noun, tak boleh pakai verb. Okay, alright. And then apa jadi? Blah 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 blah. The system generate report. Okay, the report information is also used as the input. Ini yang ni dia terus direct, straightforward dia beritahu. Information yang dalam report yang dah generate tu use as the input to generate email. So your fifth process, generate email. Generate email. Kalau saya buat email generated kat sini boleh tak? Saya tak buat generate email, saya buat email generated. Tak boleh madam. Tak boleh, itu dah jadi noun, so salah. Okay, so input dia datang daripada generate report tadi kan. Okay, so data flow dia akan jadi macam ni lah. Okay. And then data flow name dia boleh letak apa kat sini? Hello. Virtual run report. Office. Report. Okay. Dah siap ke? Okay. Hello. Sorry. Aku nak tengok. Masa dekat generate report tadi, ada satu benda saya tertinggal. Okay, ada satu benda tertinggal. Generate report tadi cakap apa? Okay, running record must be submit to the organizer. So sebenarnya kat sini dia ada satu lagi arrow out ke organizer. Okay. Tertinggal ni. Yelah adalah apa casting Report tu kau. maksudnya organizer boleh view lah. Okay, maksud dia kat sini. Oh, buat dengan siapa? Dengan Aisyah? Right. Virtual report juga saya nak bagi nama. Okay, so maksud dia sekarang ni Hopefully dia kalau ada apa dia balik ke. report yang kita generate tu tadi. Ya Allah. Okay, virtual yang kita generate report tadi tu, okay, organizer boleh view, right? Dia ke organizer. And then dia punya output juga akan jadi input kepada generate email, right? Okay, and then for informing participant regarding give and set of participant. So generate email ni dia akan patah balik kepada participant. Okay, dia akan patah balik kepada participant. Dia akan hantar email kepada participant lah. Sebelah.
Okay. Okay. So kat sini you just boleh tulis email sahaja. Kalau you tulis ada yang bagi nama apa ni, gift and certificate pun boleh juga, tak ada masalah lah. Okay, jadi that one adalah noun kan? Dah settle. Itu sahaja. Okay, ini sahaja. Then you akan dapat full berapa markah ni? 16 markah dekat sini. Ada soalan tak? So far tak ada madam. Apa tak ada? Yang lain-lain? Ada berapa? 30 orang je daripada total student saya dekat 90. Dah habis dah. Apa? Ada soalan ke? Faham? Okay. Alright. So ini saja yang apa ni nak comment lah based on your EFD. Ramai yang awak buat ni lah. This one instead of you use noun you guna verb. So kat situ memang siapa yang guna verb, kat sini sepatutnya markah dia 1 tau data flow you ni. Saya akan bagi half lah. Okay. Kalau you pakai noun. Kalau you pakai verb. Right? So ingat verb tu, kata kerja tu cuma dalam proses sahaja. Generate, fill, upload, process, update, generate lagi. Itu semua adalah verb. Kata nama, noun tu macam application detail, payment info. Let's say kalau tak tahu nak letak apa kat atas dengan bawah ni, tak benda yang sama pun tak ada masalah, no problem at all. Okay, macam application detail ni, kalau you tulis kat sini name, email, bla 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 tu salah ke? Boleh tak? Saya letak kat sini name, email. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma banyaklah benda yang nak kena list down. Alright. So just letak application detail. Enough already. Okay. Yang lagi satu benda yang saya tak faham. Mula dah ada dah ni. Fill application form, bukan. Daripada participant ni, dia pergi kepada satu proses. Proses tu proses 0. Lepas tu baru daripada proses 0 tu, dia separate kepada another proses 1, 2, 3. Proses 0 tu, ingat dalam you punya diagram 0 tak ada proses 0. Tak ada proses 0. Proses 0 tu dekat konteks diagram sahaja. Yang ini memang dah straightforward, directly terus kepada proses yang involved. Okay. Apa lagi yang salah? Shape pun ada yang salah. Data store tiba-tiba ada line kat sini. Close. Pun tak dapat markah lah. Memang salah. Okay. Yang tu tak dapat markah sebab data store you 0.25 markah je. So saya tak nak tolak, memang kosong je lah. Okay. What else? Okay. Tu je lah untuk you punya diagram 0. Okay. Sekarang ni lepas dah siap diagram 0, barulah you pergi kepada you punya konteks diagram. Dalam konteks diagram, apa benda yang kena ada? Semua ni you copy balik masuk konteks diagram ke? Tak madam. So apa yang ada dalam konteks diagram? Organizer. Participant, organizer, you punya entities, okay? You punya entities. And then, apa? Okay, dah pergi pada second punya page. Participant, organizer, entities yang terlibat sahaja. Right, entities yang terlibat dan juga kat sini lah baru ada you punya proses 0. Right, you punya proses 0 dekat sini. Okay. Dekat you punya proses 0 ni, okay. Dekat sini nama sistem you. Sistem you sekarang ni apa? Nama dia. Ada yang buat SRC. Sebenarnya kan kalau you buat SRC tu sebenarnya tak boleh terima tau. So SRC tu adalah you punya entity. And SRC ni nama lain untuk you punya organizer. Tapi untuk you punya test tu saya accept lagi. Untuk you punya final assessment nanti, make sure kat tengah-tengah ni nama sistem you. So you nak buat sistem apa kat sini?
Virtual Run system. virtual run system. Make sure ada perkataan sistem dalam tu. Okay. Virtual run application system. Kena ada perkataan sistem. Okay. Dalam you punya test itu, you tak buat perkataan sistem, saya terima lagi. Kalau untuk final assessment you nanti, you tak buat perkataan sistem, saya tolak markah. Okay. Alright. So, dia punya data flow. Okay. You kena tengok dia punya boundaries dia. Okay. You tengok participant you. You tengok ada berapa arrow. Tak perlu tengok arrow-arrow yang kat dalam-dalam ni yang penuh-penuh tu. Tak perlu. You tengok berapa arrow yang relate kepada you punya participant. 1, 2, 3, 4. And make sure dia punya arrow in ke arrow out mesti betul lah. Okay. So untuk participant ada 3 data masuk ke dalam sistem. Alright. So 1. You ada kelas ke lepas ni? Dah tak ada kelas kan? So far ada madam. Ada? Pukul apa? 10 suku je lagi. Oh dah dah start dah kan? Tapi boleh je madam, saya masuk dua-dua. Pandai lah awak masuk dulu. Sekejap je sikit, tak lama pun ni. Dah nak habis dah. Alright. Ada berapa? 3 masuk, 1 keluar tadi kan? Okay. And then 1 keluar. Alright. And then you just copy je balik dia punya nama, data flow dia. Email ke participant. So, tak email. Lepas tu yang in, application detail. Details, payment info. Lagi adalah running info. Okay. Untuk organizer pula, satu je dia punya data flow. Very senang. Just like this. Okay. Organizer ini sahaja. What's your run report? Okay, terus dapat full mark. Itu sahaja yang perlu ada. Okay. That's why you kena complete you punya diagram zero first. Baru you boleh copy paste daripada diagram zero masuk pada you punya context diagram. Macam biasanya context diagram ni you boleh dapat full mark kalau even you punya diagram zero tak complete pun. Salah sikit, tak ada masalah. Sebab dalam you punya context diagram ni tak akan ada data store bagai-bagai. Proses semua pun tak ada. Dia cuma ada flow dia sahaja. Okay? Boleh faham? Boleh madam. Okay. Ada soalan lagi tak? Ada soalan tak? Ada soalan lagi? Ada soalan tak nak tanya? So far tak ada madam. Soalan saya, apa berita baik tadi madam? Nanti dulu sebelum berita baik tu, di FD ni ada masalah lagi tak? Tak ada Boleh Semua clear? Clear record Alright. Your berita baik adalah first, sebelum ni saya beritahu that one will be handwritten punya test, betul? Tulis tangan, capture, snap and then upload, betul tak? Betul madam. So Betul, madam. you boleh pilih sama ada you nak buat handwritten ataupun typewritten. Termasuk DFD madam. Yes. Alhamdulillah Baik madam. madam. So di FD you nak tulis tangan pun boleh, kalau you nak guna draw IO pun boleh. Kalau you lukis tangan, make sure you snap cantik-cantik and then paste dalam you punya jawapan lah nanti.
Boleh? Boleh, madam. Baiklah, madam. Madam. Thank you, madam. Okay, lagi satu. Make sure the front page untuk tu nanti you letak sekali dalam you punya jawapan front page daripada soalan tu nanti. Baik, madam. Kalau saya dengan soalan saya tak boleh, madam. Apa benda? Atas soalan, bawah jawapan. Boleh, tak ada masalah. Ha. Boleh, you nak edit daripada situ pun tak ada masalah. Nak edit daripada kertas soalan, boleh. Baik, madam. Okay, ada lagi soalan lain nak tanya? Saiful tanya lah. Tak ada. Saiful tak ada soalan? Tak ada. Yang STD tu memang tak pulangkan balik ke? Saya dah beritahu kan? STD just update dalam you punya final report. Sebab STD tu saya bagi masa panjang. Lepas tu sebab masa you saya bagi panjang sangat, so saya pun tak sempat nak return balik. Right? So update dalam, you betulkan dan update dalam you punya final report je. Sebab dalam final report pun akan ada DFD nanti. So kalau DFD you dah betulkan dalam final report, so final report you boleh dapat markah tinggi lah nanti. Okay. Boleh tak share? Boleh. Sekejap lagi saya share dalam group. Okay, saya share dalam group sekejap lagi. Actually kan, saya bagi jawapan sikit lah kot untuk test hari tu. Saya tak boleh share the whole ni. Untuk DFD tu saya akan share. Tapi untuk jawapan ni, part A ni, jot down lah kalau you nak jot down. Baik, madam. 1B, saya nak explain panjang-panjang pun you ada kelas sekejap lagi. So just ambil jawapan dia je lah. 1B, 2A, 3A, 4C, 5B, 6D, 7A, 8C, 9B, 10A. Lagi satu dalam you punya kertas jawapan nanti, make sure you jangan bulat-bulat dekat sini je. Saya nak yang macam ni. So it's better kalau you just edit daripada kertas soalan tu je lah. So you tulis jawapan you terus kat sini. Boleh? Boleh, madam. Okay. Boleh Alright. tak full? Okay. So part B question 1. Explain to the top manager definition of make. Ini satu lagi. Ya Allah, gegam je saya. Explain to the top management definition of make or buy decision. Dia minta definition yang you bagi. You nak pilih make ke, you nak pilih buy tu kenapa? Dia minta definition. Apa definisi make or buy decision ni? Bukannya dia suruh you pilih you advise kepada you punya management nak purchase ataupun you nak in-house. Okay, tak. Right, definition saja. So tolong baca soalan betul-betul. You type punya lah panjang ni, you tulis panjang tapi sebenarnya tak ada markah pun. Okay. So kalau definition, just bagi definition je. Okay, so definition of make or buy decision adalah is either develop ataupun purchase system. Okay, sometimes it's called build or buy decision as well. Tu je. List down 3 benefit of buying and application. Ini siapa yang hafal dapatlah. Siapa yang tak hafal tak ada lah. Lower cost, less time implement, package already design. Okay, ni semua tu dah nota pun ada lah. Differentiate between web 2.0 and 1.0. 1.0 features for the user to view sahaja. Kalau 2.0 dia lebih kepada update. 2.0 dia boleh update. Okay, cardinality. Describe number. Yang ni semua dah ada dalam nota kan sebenarnya. Cuma sebab bukan pembuh kan, saya tak jawab. Differentiate between transaction. Okay, tengok soalan ni ada yang student dia just differentiate je. Dia tak bagi for example. So dapat 2 je lah. You have to differentiate. You kena bagi example tak each of the file type as well lah. So baca soalan betul-betul Ni pun senang. Straightforward je.
two major web-based design characteristic. Bila cakap identify and briefly explain, you janganlah letak global access, ease of use, multiple platform je. You explain lah sikit global access tu apa, ease of use apa. Tak semestinya explanation you dalam ni. Okay, as long as dia relate dengan you punya karakteristik ni, saya terima je. Oh, boleh goreng lah madam. Ini kan subjek teori. So, Goreng saya je. cakap nak goreng jangan hangus sudahlah. Dan tak Goreng tutup mic tu lagi. mestilah Tak ada tutup perasa mic. dia. Okay. Alright, tu sahaja. So, for tomorrow, make sure. Lagi satu. Soalan this semester saya bagi tahu dalam kelas saja. Soalan this semester tak sama macam soalan-soalan previous semester. That's why kalau you cari dalam EQPS pun, so EQPS sebelum ni tak, yang awal-awal dulu ada multiple choice question. And then COVID time punya tak ada multiple choice question. Okay, so sekarang ni kita ada multiple choice question. So dia tak sama. Tapi format dia lebih kurang macam tu lah. Subjektif, dia punya apa ni? Tapi kalau macam test you ni lah. Cuma banyak lagi soalan lah madam. Of course lah. Semua banyak lagi soalan. And then dia kenapa dia tak sama dengan previous semester? Sebab previous semester dia cover daripada chapter 1 sampai chapter 9. Yang ni chapter apa jadi cover? Final assessment you chapter apa? 5, 6, 7, 8 tak silap saya madam. Pandai lah buat 5, 6, 7, 8. Chapter apa? 4, 7, 8, 9. Satu je madam dah lepas. Dah lah. Okay. Alright. So esok start daripada pukul 8 sampai 12.30. Make sure you submit before 12.30. You future takkan terima lepas daripada 12.30. Okay, faham? Oh, so in future bagi seketul lah madam jawapan soalan dia. Ya, saya bagi seketul macam tu and then you upload pun seketul je. Saya tak nak berketul-ketul. Boleh? Boleh madam. Okay, so that's all lah for today's session. So all the best, good luck. Doakan Study. kita orang madam. Ya, saya sentiasa doakan. So all the best lah for tomorrow. Baik madam. Alright. Okay, salam madam Zuriati madam. Yelah. Okay, Assalamualaikum. Madam Zuriati, kembalikan salam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Okay, sama.